Saya dulu sebelum datang ke JPN ni, kalau sebut pasal JPN, JPN ni buat IC je kan. Ada setengah orang mungkin yang dah ada anak, JPN buat IC dengan surat beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin Nasir dan anda sedang mendengar podcast JPN. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bersama dengan saya Encik Abdul Hadi dan kita akan kongsikan peranan bahagian pengurusan rekod di JPN dan cara mereka memelihara rekod pendaftaran yang ada. Assalamualaikum Encik Hadi. Salam Izzuddin. Sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih jemput BPR. Alhamdulillah. Terima kasih juga Cik Adi kerana meluangkan masa dengan kami untuk sesi podcast kali ni. Sebab biasalah pengarah bahagian kan dia ada meeting, sibuk sikit. Tapi Cik Adi boleh luangkan masa ni, Alhamdulillah. Terima kasih sangatlah. Demi maklumat kepada masyarakat umum. Betul. So, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kan Cik Adi, orang bila kita sebut tentang Jabatan Pendaftaran Negara, setengah orang macam saya dulu lah kan. Saya dulu sebelum datang ke JPN ni, kalau sebut pasal JPN, JPN ni buat IC je kan. Ada setengah orang mungkin yang dah ada anak, JPN buat IC dengan surat beranak. So sebenarnya dekat JPN ni ada satu bahagian pengurusan rekod dan saya nak tanya Encik Hadi lah kan, apa sebenarnya peranan ataupun fungsi bahagian pengurusan rekod ni dekat JPN? Okay Izzuddin, memang betul lah tadi. Public dia tahu bahawa JPN ni peranan dia IC, daftar lahir, daftar mati dan sebagainya kan. Cumanya apabila proses permohonan kad pengenalan IC dan sebagainya dibuat transaksi di kaunter, sebenarnya rekod-rekod mereka ini akan kekal dan disimpan di JPN lah. Jadi bahagian pengurusan rekod lah sebenarnya bahagian yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan balik rekod-rekod yang telah dikemukakan di kaunter oleh public tadi untuk diuruskan oleh bahagian pengurusan rekod. Jadi bahagian BPR inilah yang akan menguruskan dari segi penyimpanan dia balik, pemeliharaan dia, dan kadang-kadang rekod ni dikeluarkan balik. Diminta balik oleh bahagian-bahagian urus niaga seperti kad pengenalan, kelahiran tadi, untuk digunakan semula bagi masa depan. Jadi itulah peranan secara umum lah. Maksudnya kita mengurus dari segi penyimpanan, pengeluaran semula, memelihara rekod-rekod tersebut jika sekiranya rosak dan sebagainya. Okey, so maksud kekal tu maksudnya selepas kita mati pun maklumat kita still ada lah kan dekat JPN? Ya, betul. Kerana rekod-rekod JPN ini dia disyaratkan atau di akta perlu disimpan secara kekal dan tidak boleh dimusnahkan. So keperluan untuk BPR mengekalkan dan memelihara rekod-rekod ini adalah penting bagi rujukan bukan sahaja JPN tapi bagi mana-mana pihak yang berkepentingan pada masa akan datang. Okay. So dalam menguruskan rekod yang banyak ni, macam mana cara bahagian pengurusan rekod simpan rekod? Ke takkan akan kata dekat office BPR kertas banyak-banyak, ini CJ lahir tak kira. So macam mana boleh Cik Adi kongsikan tak? Dia rekod ni seperti apa yang saya bagi tahu tadi, dia memerlukan simpanan kekal. Betul. Jadi rekod-rekod yang lama ini macam mana, kadang-kadang kita terfikir kan macam mana dia diuruskan. Okey, kita rekod-rekod tadi ada dalam pelbagai bentuk lah. Satunya dari segi fizikalnya, borangnya. Dan rekod-rekod ini juga kita simpan di dalam bentuk mikrofilm. Bagi mewujudkan pendua kepada rekod fizikal tadi, disimpan di dalam bentuk mikrofilm. Dan selaras dengan perkembangan teknologi, rekod-rekod ini juga kita digitalkan di dalam bentuk soft copy ataupun dalam bentuk digital dan kita uruskan secara environment digital
So itulah format-format penyimpanan yang kita ada lah. So dari segi penyimpanan tadi, jika ada kerosakan, kita akan buat pemeliharaan Sebelum didigitalkan tu lah. Dan juga sekiranya rekod itu masih belum didigitalkan, kita simpan juga dalam bentuk fizikal yang di dalam, yang di mana ianya dijilidkan, disimpan di dalam kotak, di dalam environment yang sepatutnya lah, dari mana kita jagalah dari segi ruang penyimpanan dia, suhunya. Cik Adi, tadi Cik Adi cakap selain daripada rekod secara digital, ada juga fizikal. So yang ni contoh-contoh lah ni surat beranak. Yang depan ni kad beras. Kad beras ni yang bukankah yang first dulu, yang sebelum ada IC yang ada chip tu Betul. Apa yang di hadapan ni, kalau jadi tengok, merupakan rekod-rekod yang kita simpan lah. Ni antara contoh lah. Kalau tadi kad beras tu merupakan antara kad pertama lah sebelum kad penalang kertas. So selepas tu dia berevolusi lah pada kad penalang kertas, seperti kad penalang plastik, dan juga terus kepada kad penalang berprestasi tinggi, dan juga sampai sekarang lah main kad kan. So itulah evolusi dia. Yang rekod-rekod yang kita simpan. Okey, Cik Adi, dari segi rekod fizikal, mungkin dekat sini penyimpanannya baik dalam suasana yang suhu yang sesuai, dalam keadaan yang sesuai. Cuma macam sebelum ni, yang waktu banjir, ada pejabat-pejabat yang ditenggelami air. So apa peranan, apa tindakan yang diambil oleh bahagian pengurusan rekod untuk baiki ataupun orang panggil pelihara rekod tu, rekod yang rosak tu lah. Memang tak dinafikan itu Din, walaupun kita menjaga dalam keadaan yang sepatutnya, tetapi ada keadaan-keadaan di mana luar jangka kan. Betul. Banjir dan sebagainya, dan kadang-kadang walaupun rekod yang dah hampir beratus tahun, dia akan rosak juga dengan berdasarkan faktor masa. Tapi apa yang kita buat adalah pemeliharaan rekod tersebut lah. Tetapi rekod-rekod ini juga ada di peringkat tu kita boleh pelihara. Jika kita tak dapat pelihara, kita akan gunakan kaedah yang lain lah. Contohnya macam tadi, bila berlakunya banjir, musnah. So kita akan mengikut prosedur-prosedur tertentu kerajaan lah dari segi kemusnahan rekod. Tetapi bagi rekod yang terkesan tapi masih boleh dipelihara, kita akan hantar ke sini lah, di pejabat, untuk dipelihara balik lah, mengikut kaedah-kaedah tertentu lah. Faham? Sekiranya yang mana yang boleh dibaiki, cuba baikilah selagi boleh. Selagi boleh. So untuk tahun-tahun seterusnya lah kan, sesuai dengan environment digital sekarang ni, apa hala tuju bagi pengurusan rekod mungkin untuk orang kata dari segi pemeliharaan rekod ataupun dari segi nak serve kepada rakyat tu, apa hala tuju BPR? Sebenarnya hala tuju BPR ni dia kena selari lah kan dengan visi dan misi JPN, iaitu menjadi peneraju rekod kependudukan, dan juga untuk memastikan kita selari dengan transformasi digital. Sebab itulah rekod-rekod lama ini kita buat pendigitalan bagi memastikan rekod itu dapat kekal. Kalau dia rosak pun, tetapi kita masih mempunyai rujukan pada masa hadapan yang disimpan di dalam bentuk digital. Betul. Jadi hasratnya sememangnya, saya ingat kerajaan memang dan juga JPN terus ingin kita pelihara rekod-rekod ini, dan tentunya ke arah dunia digital lah. Saya ingat semua orang faham bahawa bila kita dah urus rekodnya secara digital, penyampaiannya mudah, pemeliharaannya tidak perlu lagi untuk kita mengawet ataupun memelihara rekod itu secara yang kita buat sekarang. Manakala dia telah berada dalam satu environment yang lagi mudah untuk diurus. Betul. Jadi itulah hasrat BPR lah. Walau bagaimanapun rekod-rekod lama ini akan tetap kita pelihara, selarilah dengan perkembangan teknologi juga. Faham? Elok juga pada pandangan saya lah, elok juga sebenarnya macam tu. Sekurang-kurangnya orang-orang yang muda macam saya still boleh tengok rekod-rekod zaman dulu, orang tulis tangan,
apa macam yang ni kad beras, kad pengenalan plastik yang saya tak pernah ada kan. So sekurang-kurangnya saya pun boleh tahu, orang lain pun boleh tahu kan. Kalau terus digital dia agak macam kita boleh tengok gambar tapi dia tak feel. Dia tidak boleh memegang. Betul. Dua yang asal walaupun dalam bentuk yang sama kan. Betul. Kita hanya boleh lihat, boleh print tetapi tak boleh melihat dalam megangnya dalam keadaan yang macam sekarang. Betul. Mungkin sebab bila dah print tu dia jadi bentuk lain lah kan. Bukan tak sama macam bentuk asal. Okay. So terima kasih sekali lagi Cik Hadi sudi luangkan masa dengan kami hari ini. Masih ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian tu sahaja. Semoga perkongsian kali ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok rekod-rekod fizikal yang lama-lama, yang dalam buku, yang daftar perkahwinan, daftar kelahiran, daftar kematian yang tulis tangan dalam buku, boleh datang ke JPN sewaktu sambutan Hari Pendaftaran Negara yang mana diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Setakat itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih Cik Hadi. Terima kasih Din atas sesi pada petang ni. Terima kasih sama dan terima kasih juga. Terima kasih kepada pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.